Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah rahmat serta kasih sayangnya dapatlah ISDAF meneruskan pengajian Selasa ISDAF pada petang ini yang telah kita jadualkan pengisian tarbiyah pengasas ISDAF insya-Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua, khususnya yang berusaha pengarah ISDAF Dr. Syahir Akram Hassan, Timbalan Pengarah ISDAF Dr. Wan Nurhaniza Wan Hassan, Pengasas ISDAF Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh, para pensyarah ISDAF, para fellow ISDAF, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan pada platform petang ini menerusi Facebook Live ISDAF untuk mendengar nasihat, untayan mutiara kata dan juga perkongsian daripada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Syukri Saleh selaku pengasas ISDAF insya-Allah. So kita hanya mendengar tarbiyah Profesor Muhammad Syukri Saleh ini hanya sebulan sekali sahaja dalam sebulan, once a month. So insya-Allah nanti kita nak dengar tarbiyah Prof pula pada bulan hadapan. So jadi saya rasa tak tanpa melengahkan masa lagi Prof, saya dengan ini nak mempersilakan dan nak menjemput Prof untuk terus memberikan tarbiyah Prof pada hari ini dengan tajuk Antara Nikmat dan Rahmat. Menarik tajuk Prof ini. InsyaAllah mari kita sama-sama menghayati apakah yang akan Prof kongsikan kita lagi. InsyaAllah saya nak menjemput Prof. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Azrin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah azim. Dan saya kasih Dr. Azrin, pengarah ISDAF Dr. Syahir, Timbalan Pengarah ISDAF Dr. Wan dan para pensyarah serta warga ISDAF dan juga kawan ISDAF semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insya-Allah saya akan bercakap berkenaan dua perkara yang semua orang mahu dalam hidup kita ini, iaitu yang pertamanya ialah nikmat dan yang keduanya ialah rahmat. Nikmat dan rahmat. Ini yang sangat penting dalam hidup manusia dan memang semua orang mahu kepada nikmat, mahu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya persoalannya ialah kalau diberi pilihan antara nikmat dan rahmat, yang mana keutamaan yang kita nak pilih? Kita nak pilih rahmat dulu ke ataupun kita nak pilih nikmat dulu ke? Begitu jugalah kalau sekiranya kita ini warga ISDAF untuk ISDAF, ya, mana satu nak pilih? Ya, sebagai sebuah institusi yang berjuang untuk menegakkan Islam, untuk memuliakan Islam, yang mana satu nak pilih? Nak pilih rahmat dulu ke ataupun nak pilih nikmat dulu ke? Ya, nak pilih ataupun sebaliknya, nak pilih nikmat dulu ke ataupun nak pilih rahmat dulu. Jadi untuk jawab soalan ini, maka pasti sekali kita kena fahamlah ya, apa dia itu nikmat, apa perbezaannya dengan rahmat.
Dan dengan itu nanti insya-Allah di hujung kita boleh buat keputusan yang mana satu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada nikmat ataupun rahmat. Kalau nikmat ni secara mudahnya artinya ialah semua bentuk kesenangan, semua bentuk kemudahan, dan semua bentuk keselesaan, semua bentuk kejayaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Misalnya contohnya kita belajar di ISTEF, kemudian kita mendapat ijazah daripada ISTEF. Itu adalah merupakan nikmat. Ya, di hujung tu nanti insya-Allah tanyalah teman-teman yang sudah lulus ataupun yang baru lulus, betapa nikmatnya mereka setelah melepasi Viva, dan selepas itu nikmat yang kedua akan datang apabila dapat surat yang rasmi daripada universiti mengesahkan bahawa kita telah lulus dengan transkrip dan sebagainya. Itu nikmat. Seperti jugalah orang yang mendapat kejayaan yang lain, ya, orang yang dapat berkahwin, nikmat bagi mereka, dapat anak, nikmat bagi mereka, dapat harta, nikmat bagi mereka, dan begitulah seterusnya. Dan sesungguhnya nikmat itu tidak terhitung. Allah memberitahu kepada kita, ya, dalam surah An-Nahl ayat 18 misalnya, kata Allah, tersangat banyak nikmat, ya, hingga Allah dalam surah Ar-Rahman, kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, hingga Allah menyeraikan nikmat-nikmat itu, dan sebanyak 31 kali Allah bertanya kepada kita, ya, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi banyak nikmat Allah senaraikan, dan Allah bertanya kepada kita, yang mana nikmat yang kita dustakan? Sebanyak 31 kali Allah bertanya kepada kita. Jadi ada nikmat yang orang dapat setelah diuji, ya, diuji dengan penderitaan. Itu pengalaman ISTEF yang kita sebutkan tadi, ya, yang kita sebutkan dalam beberapa minggu yang lepas. Bagaimana ISTEF itu memang kalau kita tengok secara sekali lalu dalam membina ISTEF itu ada ujian-ujian derita, tetapi di hujungnya kita dapat merasai dan kita interpretasikan sebenarnya itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di hujung itu Allah memberikan hadiah-hadiah, Allah memberikan kegembiraan, Allah memberikan kejayaan kepada kita, ya. Dan Allah memang berjanji dalam surah Al-Insyirah yang selalu kita sebut, terutamanya dalam ayat 5 dan 6 dan banyak lagi dalam ayat-ayat Quran yang lain, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya itu sesudah kesulitan ada kemudahan. Ya, sesudah kesusahan ada kemudahan. Dan kemudahan itu adalah merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia untuk kita syukuri. Itu secara ringkasnya nikmat, ya, nikmat. Rahmat pula, ya, kalau dia agak berbeza sedikit daripada nikmat, kerana rahmat ini bermaksud belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan nikmat, sebab nikmat mungkin juga Allah berikan, Allah kurniakan kepada kita dalam kerana rahmatnya Allah, ya, kerana belas kasihannya Allah kepada kita, ya. Jadi Allah kurniakan kepada kita rahmat, Allah kurniakan kebaikan kepada kita, Allah kurniakan nikmat, dan nikmat itu adalah merupakan sebahagian daripada rahmat, ya, dan itu semua adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang punya rahmat yang luas. Ya, kalau tadi nikmat pun luas, pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu juga rahmat. Ya, Allah mempunyai rahmat yang sangat luas. Ya, misalnya dalam surah Al-An'am, ya, ayat 147, telah diceritakan bahawa Allah sesungguhnya mempunyai rahmat yang sangat luas, yang tidak terbatas. Kalau mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW berkata bahawa rahmat Allah ini terbagi kepada 100 bahagian. Kepada 100 bahagian. Yang diberikan kepada makhluk di atas muka bumi ini hanya satu bahagian saja. Satu bahagian rahmat Allah juga, itu pun adalah merupakan satu perkara yang sangat besar, kerana rahmat yang kita dapat di atas dunia ini
hanyalah merupakan satu bahagian daripada 100 bahagian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara rahmatnya misalnya ada kasih sayang antara makhluk, sama ada manusia sesama manusia, binatang sesama binatang, ataupun manusia dengan binatang dan binatang dengan manusia. Begitulah malah dikatakan oleh ulama bahawa rahmat itu termasuklah dalam misalnya binatang ni, ada binatang dia angkat kaki dia daripada anaknya, takut dia terpijak anaknya dan menyakiti anaknya. Kalau bayangkan kalau misalnya gajah misalnya ya, dia pijak anak dia, tentulah memudaratkan. Jadi mengelak daripada memijak anak itu juga adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma barangkali ada orang berfikir ya, ada juga binatang yang makan anak, ada juga ikan yang makan anak, ada juga ya. Itu kita tak tahu apa rahmatnya yang Allah berikan kepada mereka itu. Itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada orang yang boleh jawab tentang perkara itu. Sebenarnya dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran ini perkara-perkara yang ada kena mengena dengan rahmat ini telah Allah sebut sebanyak 124 kali. 124 kali. Dan kesemuanya itu ada kena mengena dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengasihani, sifat Allah yang memberkati, sifat Allah yang menganugerahi, dan begitulah seterusnya ya. Dan antara bentuk rahmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu misalnya malam dan siang. Untuk apa? Rahmat kepada manusia untuk berehat dan mencari kurnia. Jadi rupanya wujudnya malam dan siang itu ya, dia merupakan nikmat, tetapi lebih daripada itu ia adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia berehat pada siang hari, berehat pada malam hari dan mencari rezeki pada siang hari. Dan dengan itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang diceritakan dalam surah Al-Qasas misalnya, Al-Qasas ayat 73. Dalam surah Al-Sad ayat 43 ada juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mengumpul keluarga dan melipat gandakan jumlah keluarga, ahli keluarga, itu juga adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada orang yang Allah berikan anak sedikit, tapi ada orang yang bagi anak ramai. Baru ni saya berjumpa dengan seorang kawan yang adik-beradik dia seramai 23 orang. Saya pun tak tahu sama ada tak pasti sama ada satu ibu ataupun ada beberapa orang ibu, tapi adik-beradik dia 23 orang. Itu juga adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan malah apa-apa juga yang memudahkan, apa-apa juga yang mengembirakan, itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk rahmat yang lain yang selalu kita ada pengalaman, yang selalu kita tempuh, ada contoh ya, ada orang ya, saya ingat masa jatuh MH berapa dulu ya, yang kapal terbang jatuh emas itu, ada orang yang tertinggal kapal terbang. Dia tak boleh, dia lewat datang, kemudian kapal terbang tinggal dia. Tapi rupa-rupanya kapal terbang itu jatuh kemudiannya. Itu adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang itu. Ya, Allah tidak mengizinkan apa yang dia mahu. Dia mahu naik kapal terbang, mahu balik ke Malaysia. Tetapi Allah tak izinkan kerana rahmatnya Allah memberi menggunakan rahmat kepada dia, menyelamatkan dia daripada jatuh kapal terbang. Jadi dia terlambat. Jadi Allah menafikan apa yang dimahu oleh seseorang makhluk itu kerana Allah nak beri rahmat kepada orang yang tersebut. Jadi begitulah juga ya, ada orang yang belajar tapi tidak berjaya dalam pelajarannya. Rupanya apabila tidak berjaya, dia membuat kerja lain. Misalnya dia berniaga. Akhirnya rahmat yang Allah berikan kepada dia itu adalah dalam bentuk kejayaan-kejayaan yang lain, bukan dalam bentuk kejayaan belajar. Sama juga banyaklah contoh-contoh yang sedemikian rupa ya,
Misalnya contoh ya, misalnya ada satu petition yang kita nak serahkan kepada pemerintah, yang kita tak setuju dengan apa-apa jua yang diperintah yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita nak sign lah. Cumanya oleh kerana mungkin kita sibuk, mungkin kita terlupa dan sebagainya, kita tak sign. Tapi selepas itu kita dapati sesiapa yang sign petition itu ditangkap oleh pemerintah misalnya. Jadi Allah nak selamatkan kita daripada ditangkap oleh pemerintah. Jadi kita terlupa untuk sign petition tersebut. Jadi begitulah, banyaklah dalam pengalaman kita kalau kita sensitif dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang kita mahu sesuatu benda, Allah tak bagi, tak dapat, tetapi selepas itu kita akan realize, kalau kita hati-hati sungguh-sungguh, kita nilai sungguh-sungguh, kita akan realize sebenarnya Allah nak bagi benda yang lain ataupun nak lindungi kita daripada musibah, maka Allah kurniakan. Jadi itu dia disebutkan sebagai rahmat. Dan rahmat ini adalah sangat penting kerana dia merupakan kunci untuk masuk syurga. Jadi untuk masuk syurga ni bukan kerana pahala-pahala daripada kelakuan-kelakuan baik, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan. Ulama mengatakan seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana rahmat Allah, bukan kerana pahala yang mereka kumpulkan, bukan kerana kebaikan dan juga ibadah yang mereka lakukan. Malah ada satu hadis ini riwayat Imam Al-Hakim, ya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan bahawa ada seorang hamba Allah yang bertapa di sebuah pulau kecil. Dia sembahyang selama 500 tahun. Tapi sembahyangnya itu tak bawa dia ke syurga. Allah tak masukkan dia ke dalam syurga. Kerana sembahyang 500 tahun itu, ya. Tapi Allah masukkan dia ke dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita boleh dapat dah beza kan antara nikmat dengan rahmat. Yang tinggi di sini nampaknya ialah rahmat, sebab rahmat ini adalah sesuatu benda yang rahsia yang kita tak tahu, tetapi Allah bagi selepas itu baru kita realize, ya. Dan kalau diminta pilih antara nikmat dengan rahmat, kalau saya nak pilih rahmat. Kenapa? Sebab kalau mengikut surah At-Takassur ayat 8, nikmat itu Allah akan hisap. Setiap nikmat itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat itu disebut, sungguh kamu pasti akan ditanya pada hari itu akan nikmat yang kamu perolehi saat ini. Sekarang kita dapat nikmat, Allah akan soal kita di akhirat nanti. Maknanya ada accountability kepada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Ini agak berbeza daripada rahmat. Ya, sebab rahmat tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kepada kita, Allah kurniakan kepada kita, dan kita tidak dihisap daripada rahmat yang Allah berikan tadi. Misalnya contoh tadilah, orang yang nak naik kapal terbang tapi terlepas kapal terbang tu rupanya jatuh, kemudian dia terselamat daripada itu. Allah tak kira, Allah tak akan hisap tentang rahmat yang Allah berikan dalam menyelamatkan orang itu daripada jatuh kapal terbang, mati jatuh kapal terbang. Ya, jadi Allah tak kira itu, ya. Begitulah juga kita terlepas bas dan sebagainya, nanti ada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rahmat itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu mengikut Ustaz dan juga ulama kita, ya. Jadi begitulah saudara-saudara sekalian, kalau diminta pilih antara nikmat dengan rahmat, tentulah kita pilih rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau Allah bagi nikmat, kita masih ada accountability yang perlu dijawab, perlu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Allah bagi rahmat, insya-Allah kita terlepas daripada hisap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada accountability. Begitu mengikut ajaran yang diceritakan kepada kita oleh ustaz kita, insya-Allah. Jadi persoalannya sekarang ini, kalau sekiranya kita secara peribadi nak rahmat, maka begitulah juga insya-Allah kita harapkan istaf juga,
ya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada mendapat nikmat. Malah kita gembira mendapat rahmat. Dalam rahmat itu ada nikmat dan rahmat itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya ialah bagaimana cara untuk mendapat rahmat. Bagaimana cara untuk mendapat rahmat, ya. Kalau berdasarkan kepada Al-Quran dan surah Ali Imran ayat 132, Allah mengatakan, ya, nak dapat rahmat ni senang saja, ya. Wa'ati Allah war Rasul la'allakum turhamun. Apa maksudnya? Taatlah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi Allah berjanji kalau kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, insya-Allah Allah akan bagi rahmat kepada kita. Jadi maknanya selama ni kita dengar, memang kita dah dengar kita kena taat kepada Allah, kita kena taat kepada Rasulullah SAW. Tetapi pada hari ini insya-Allah makin kuat, ya, usaha kita untuk mendapat taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, supaya dengan itu kita mendapat rahmat, dan rahmat itu tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Untuk Istiaf, selain daripada semua warga Istiaf, selain daripada kita ini semua kena taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka kita kena bina Istiaf ini sebagai jemaah kebenaran. Jadi Istiaf ini bukan satu institusi akademik semata-mata, tetapi Istiaf ini adalah merupakan jemaah kebenaran. Jadi kita kena bina Istiaf ini sebagai satu jemaah yang benar, yang taat kepada Allah dan Rasulullah, taat kepada Rasulullah SAW, dan menegakkan kebenaran. Ya, jadi kata ulama, untuk mendapat jemaah kebenaran itu, status jemaah kebenaran itu, maka ada 21 sifat yang kita kena bina. Cuma kita tengoklah, ya, setengahnya sangat ideal, setakat mana kita dah bina, setakat mana yang kita mampu bina, setakat mana yang kita berusaha sungguh-sungguh untuk bina. Maka mari kita tengok apa dia 21 sifat kebenaran tersebut. Yang pertama, dalam jemaah kebenaran itu, semua anggota, semua kita ini adalah seumpama satu keluarga yang lahir daripada satu ibu dan lahir daripada satu bapa. Jadi kita ini adalah satu keluarga. Sebagai satu keluarga, kita ada yang kedua, sifat yang keduanya ialah kasih sayang sesama kita. Jadi kasih sayang itu bukan secara subtle saja, secara senyap saja, tetapi orang dapat merasai sangat ketara kasih sayang sesama anggota dalam jemaah kebenaran tersebut. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, anggota dalam jemaah tersebut ada rasa bersama dan rasa bekerja sama. Jadi dia tidak ada rasa keseorangan, dia sentiasa rasa bersama dan sentiasa bekerja sama. Dan ini cuba kita lakukan di Istiaf, ya. Kalau ada setengah orang mengatakan membuat pengajian postgraduate, ya, master ataupun PhD, itu adalah merupakan satu waktu yang lonely. Ada ramai yang menyebut begitu, ya, di institusi pengajian yang lain. Ini keseorangan saja. Dia berjumpa dengan supervisor dia, cukup, itulah. Jadi it's a lonely kesunyian lah dia. Sebab itu di Istiaf, oleh kerana kita mau bina Istiaf ini sebagai sebuah jemaah kebenaran, maka antara cirinya itu ialah membina rasa bersama dan rasa bekerjasama, ataupun dalam bahasa Inggeris sense of belonging. Kita kena bina ada sense of belonging dan juga cooperation apabila kita memerlukan pekerjaan, aktiviti dan sebagainya. Alhamdulillah, setakat ini kita telah berjaya walaupun belum sepenuhnya, ya. Ciri yang keempat ialah tidak ada hasad dengki sesama anggota. Setakat di peringkat saya tak nampaklah ada orang hasad dengki dalam anggota Istiaf. Alhamdulillah. Tapi secara sembunyi-sembunyi saya tidak tahulah. Tapi kalau ada pun, insya-Allah cuba hapuskan. Kerana kita mau membina Istiaf ini sebagai jemaah kebenaran. Dan kalau ada hasad dengki dalam kalangan kita, maka tak tercapailah jemaah kebenaran itu. Walaupun kita taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, Istiaf tidak akan mendapat rahmat. Itu yang kita bimbang, yang itu yang kita takut, ya.
Ciri yang kelima ialah bela membela sesama anggota. Bela membela, tolong menolong antara sesama anggota. Misalnya kalau ada orang berkata buruk terhadap seseorang daripada kawan kita dalam istiaf, maka kita akan mempertahankan. Kalau ada keburukan yang dilakukan, keaiban yang dilakukan, kita sembunyikan keaiban itu, ya. Dan begitulah seterusnya. Dalam keadaan itu, kita bela membela. Dan yang keenam, maaf bermaafan sesama anggota. Malah maaf memaafkan ini adalah merupakan menjadi budaya dalam kalangan kita. Bila saya buat salah, maafkan. Minta maaf. Bila orang yang di sebelah sana pula, maafkan, dan begitulah seterusnya, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dalam jemaah kebenaran itu, semua anggota tidak rasa sakit hati dan tidak ada dendam berdendam antara satu sama lain. Ini susah ni, ya. Secara teorinya boleh, secara praktikalnya mungkin susah, tetapi kita bermujahadah lah. Kita lawan sungguh-sungguh diri kita supaya sakit hati kita, kecil hati kita itu dapat kita hapuskan dan kita maafkan kawan kita itu, dan jangan berdendam-dendam lagi, supaya dengan itu insya-Allah tercapailah ciri tidak berlaku sakit hati demam itu untuk kita mencapai menjadi jemaah kebenaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah ziarah menziarahi sesama anggota. Ini jarang kita buat, ya. Malah dalam kalangan pensyarah pun jangan kita pergi marilah, kecuali kalau ada kenduri baru kita pergi, ya. Kalau tidak, kita terlalu sibuk dan jarang-jarang menziarahi antara satu sama lain. Dalam kalangan pelajar, saya tidak tahu, mungkin banyak dalam kalangan pelajar yang membuat ziarah menziarahi, tambah lagi kalau duduk di asrama dulu, ya, ziarah di bilik dan juga di tempat-tempat lain, di kampung dan sebagainya, ya. Seterusnya ialah nasihat, menasihati sesama anggota. Jadi itu jadi amalan. Kalau tak betul nasihat secara berakhlak, ya, ataupun meminta nasihat secara berakhlak dan begitulah seterusnya, ya. Kemudian kalau mereka yang kaya, dia membela. Yang miskin dibela. Itu yang cuba kita buat di istiaf itu, ya. Orang-orang yang kaya boleh masukkan dana ke dalam infak ke dalam dana, sama ada dana wakaf ataupun dana tabung istiaf, dan begitulah ada ruang-ruang yang diberikan itu untuk yang kaya membela dan yang miskin itu dapat kita bela. Seterusnya, mana-mana yang tidak mampu, diberikan pertolongan oleh anggota yang lain. Misalnya malah disebut, ya, oleh ulama, disebut oleh ustaz salah seorang daripada ustaz yang mengatakan, ya, umpamanya memberi beasiswa kepada mereka yang tidak mampu. Dan saya yakin isteri sedang berusaha tentang perkara itu. Ada duit wakaf sedikit, manfaat wakaf sedikit, cuma dari segi teknikalnya belum selesai lagi saya rasa, sebab itu belum diagihkan. Dan insya-Allah kalau diselesaikan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah ciri memberi pertolongan seumpama, walaupun bukan beasiswa, mungkin boleh meringankan sedikit sebanyak. Walaupun kita dah laku dah ini, kita tak dapat bagi banyak kerana dana kita pun terhad, tetapi pada masa akan datang insya-Allah saya yakin para pensyarah istiaf, ya, berusaha untuk mengumpul dana yang banyak supaya dapat kita memberikan beasiswa dan juga sebagainya itu, ya. Malah ini berat ni, ya. Kalau dalam jemaah kebenaran yang bergerak di luar daripada sebuah institusi akademik, salah satu cirinya untuk menjadi jemaah kebenaran ini, bagi anggota yang tidak ada rumah, maka diberikan rumah. Misalnya contoh di Banua, kan, Dr. Tabrani sebagai satu jemaah kebenaran di kampung mereka yang mereka bina itu, kita nampak bagaimana orang miskin diberikan rumah, walaupun dibayar tapi dengan bayar harga yang rendah, ya, dan tidak menindas, dan mereka merasa gembira dengan perkara yang sedemikian itu. Jadi rumah pun dikira salah satu daripada syarat untuk mendapat, untuk membina jemaah kebenaran. Kalau di istiaf ini, seronok jugalah, ya. Kalau siapa-siapa yang tak ada rumah, istiaf boleh bagi rumah kepada mereka. Mungkin secara ini sekarangnya nampak ideal,
Tapi kita tak tahu pada masa akan datang kalau Allah memberikan rahmat, memberikan nikmat dan sebagainya itu, mana tahu Istaf boleh sampai satu peringkat boleh memberikan rumah kepada anggota-anggotanya yang tidak ada rumah. Paling tidak barangkali ya boleh memberikan asrama secara percuma kepada pelajar-pelajar Istaf. Itu yang kita cita-citakan daripada dulu sebenarnya. Bila kita buat wakaf Istaf, kita mengharapkan wang tunai itu boleh ditukar melalui sistem Al-Badar dipanggil, dan dengan itu kita boleh membeli rumah, dan rumah itu kita boleh sewakan ataupun kita boleh bagi kepada pelajar-pelajar kita buat asrama dan duduk secara percuma. Itu cita-cita lah, cita-cita kita daripada dulu lagi, tetapi nampaknya belum Allah makbulkan, dan insya-Allah kalau kita usaha sungguh-sungguh, insya-Allah Allah ini. Jadi apabila kita fikirkan misalnya kita nak binakan kompleks Istaf itu, fikiran ini ada itu, sebab itu merupakan salah satu ciri daripada membina Istaf ini untuk menjadi jemaah kebenaran. Seterusnya, pemimpin adalah adil dan memberi kasih sayang kepada anggota-anggotanya seumpama ibu bapa memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. So alhamdulillah ya, kita nampak bahawa pemimpin kita di Istaf ini adalah adil, dan kasih sayang pun kita boleh rasa tentang perkara yang sedemikian rupa. Dan begitulah juga sesama anggota kita kena bagi kasih sayang, supaya dengan itu nanti insya-Allah dapat salah satu sifat sebagai jemaah ya kebenaran insya-Allah. Dan satu lagi, kalau ada masalah keluarga, jemaah lah yang menguruskan, jemaah kebenaran yang menguruskan kalau ada masalah dalam keluarga ya, ataupun masalah-masalah lain. Jadi jemaah bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Satu lagi sifat, ini barangkali agak berat juga ya, dan kalau nak di Istaf nak buat ini berat jugalah ya. Syarat sifat ini ialah kalaulah ada anggota yang sudah sampai masa untuk berkahwin, yang patut berkahwin, maka menjadi tanggungjawab jemaah untuk menguruskannya. Ini berlaku di luar jemaah lah, di luar Istaf ya, di luar Istaf. Di Istaf ini setakat orang jumpa di Istaf, bercinta dan berkahwin. Dah ada beberapa pasangan yang begitu kan. Ada juga orang bercinta tapi tak ada dikahwin, tak ada jodoh, ada juga. Tetapi tidak diuruskan oleh Istaf. Jadi sekarang ni mungkin boleh kita mulakanlah. Siapa yang rasa berkenan kat siapa-siapa, cakaplah kepada Dr. Syahir, ya, saya berkenan kat kawan ni, boleh tak aturkan supaya saya boleh berkahwin dengan itu. Jadi itu salah satu sifat yang dikatakan sifat jemaah kebenaran itu. Maknanya mengambil tanggungjawab kebajikan kebajikan anggota-anggotanya itu. Ini kalau Dr. Zaid ada ni, dia tentu seronok tentang perkara ini. Baik, begitu juga kalau nak berkahwin, ada pilihan sendiri, dia rujuk kepada jemaah dulu. Ini biasanya dilakukan dalam jemaah lain lah ya, dalam jemaah gerakan-gerakan Islam yang lain dilakukan. Di Istaf belum lagi. Di Istaf belum lagi ya. Misalnya kalau ada pilihan sendiri, pergi jumpalah kepada orang yang menentukan. Kalau kita di Istaf ini ada jawatan kuasa kebajikan yang dipimpin oleh Dr. Azrin Ibrahim. Jadi kalau siapa yang merasakan dia ada pilihan sendiri dan sama-sama setuju, bagi tahu kat Dr. Azrin Ibrahim supaya dengan itu dapat dinilai oleh Dr. Syahir, dan lepas itu kalau bersetuju sama-sama diuruskan perkahwinan tersebut. Jadi itu satu keindahan ya, satu keindahan. Satu lagi sifat ialah kalau ada perselisihan dan perbalahan, jemaah yang menyelesaikan itu. Jemaah yang menyelesaikan itu. Dan selain daripada itu, sifat jemaah kebenaran itu juga ialah bertawakal, anggotanya bertawakal. Ini jadi budaya ya. Berlemah lembut jadi budaya, bermesra antara satu sama lain jadi budaya. Dan alhamdulillah kalau kita tengok ramai dah orang yang bercakap bila datang Istaf dia rasa lain. Dia rasa lain ya. Pada saya ingat seminggu 2 yang lepas ada majlis restu ilmu
salah seorang daripada yang lulus, pelajar kita yang lulus PhD, bila ditanya kenapa dia buat di ISTEF, dia kata bila pertama kali dia datang ke ISTEF atau urusan lain bersama dengan bos dia rasa lain. Dia rasa lain, tak tahu apa benda yang lain yang dia rasa itu, sehingga akhirnya dia membuat keputusan nak buat PhD di ISTEF. Macam-macam mana pun dia nak buat PhD di ISTEF. Kerana dia rasa ada perbezaan-perbezaan. Dan ramai juga kita dengar kawan-kawan yang lain merasa yang semikian rupa, ya, sama-sama merasa yang semikian rupa. Jadi ada kemungkinan sebab budaya kita tadi lah, ya, budaya bertawakal, budaya berlemah lembut, budaya bermesra, walaupun tidak perfect lagi, tidak 100% lagi, tapi orang sudah merasakan tentang perkara yang demikian, dan kita telah mencapai salah satu sifat jemaah kebenaran. Alhamdulillah. Begitu juga kalau ada kenduri kendara, maka bergotong royonglah semua anggota. Bergotong royonglah sama-sama, ya. Ini pengalaman peribadi saya, agak menarik juga pengalaman ini. Minta maaf lah, saya boleh saya minta izin menceritakan tentang perkara ini supaya menjadi pengajaran, ya. Apabila saya nak kenduri anak yang pertama dan anak yang kedua, saya hanya menjemput untuk datang kepada kenduri perkahwinan anak-anak saya. Tetapi saya tidak meminta tolong daripada para pelajar. Yang saya minta tolong hanyalah kepada pensyarah yang rapat-rapat dengan saya. Tapi kepada pelajar saya tidak minta tolong. Kerana saya mahu melihatlah. Saya mahu melihat berapa ramai daripada pelajar kita, ketika itu ramai pelajar kita, yang bersedia untuk menolong. Atau paling tidak datang kepada saya, bertanya apa yang boleh kami tolong. Jadi rupa-rupanya tidak ramai. Daripada ramai itu adalah 2, 3, 4 orang yang datang kepada saya, kata Prof, kami ya bersedia untuk bantu apa yang diperlukan. Jadi orang itu alhamdulillah masa kenduri itu adalah ditugaskan dengan beberapa tugas lah. Kenduri yang kedua makin kurang rupanya. Sebab saya tak jemput, saya tak minta. Sebab saya nak test tengok, ya, kita ni duduk dalam satu jemaah ISTEF ini, apakah bersedia untuk memikirkan usaha untuk memberi tenaga, untuk memberi masa apabila ada sesuatu aktiviti yang dilakukan. Jadi itu agak menarik juga, ya, kerana saya dapat menilai selepas itu rupa-rupanya apa yang saya bagi tarbiyah selama ini tidak sampai kepada para pelajar. Jadi bukan salah para pelajar sebenarnya, itu salah saya lah, sebab segala ajaran saya itu tidak berkesan dan tidak sampai kepada para pelajar. So jangan risau, saya tak marah. Yang marahnya saya marah kepada diri saya sendirilah kerana belum mampu untuk menukarkan para pelajar kita menjadi orang-orang yang ringan tulang untuk membantu apabila diperlukan. Tapi itu bukan semua macam tu. Ada yang datang untuk membantu dan memberikan tenaga dan bertanya untuk membantu. Dan akhir sekali, itu yang ke-20, ya, yang akhir sekali, mana-mana anggota yang menempuh kesusahan bila berada dalam jemaah kebenaran, mereka tidak rasa susah. Walaupun mereka menempuh kesusahan, tetapi bila berada bersama-sama dengan kawan-kawan dalam jemaah kebenaran ini, dia tak rasa susah sangat. Sebab masing-masing cuba berfikir untuk menyelesaikan masalah ataupun kesusahan beliau itu, sehingga akhirnya beliau merasakan kalau ada susah pun, dia yakin bahawa insya-Allah, ya, anggota jemaah kebenaran ini yang dia berada dalam jemaah itu adalah akan bantu dia untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi saudara sekalian, akhirnya dapat kita simpulkan bahawa jemaah kebenaran itu adalah lebih daripada hanya satu institusi akademik yang hanya mahu menikmati kejayaan demi kejayaan.
Kerana apa? Kerana kejayaan-kejayaan itu semua nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah lebih daripada itu, sebuah institusi akademik macam ISTEF ini, ataupun paling tidak ISTEF lah, ya, yang kita cita-citakan di ISTEF ini, ialah di dalamnya ada nilai-nilai lebih daripada hanya nilai kualiti akademik semata-mata, tetapi ada nilai-nilai positif yang boleh membawa ke syurga dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tanya saya apa cita-cita saya untuk ISTEF ini, selain daripada banyak dah yang telah saya ceritakan, ini satu benda yang belum kita capai betul-betul. Artinya, ya, kita gembira mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita mahu lebih daripada itu. Kita mahu bermanja-manja dengan Allah untuk minta lebih daripada nikmat. Dan kerana kita mahu rahmat, bukan nikmat semata-mata, insya-Allah. Kerana rahmat tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian dulu untuk setakat ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.